Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah fi hadzal yawm sanuwasil ad-dars al-yawm fi tarkib an-nahwi tahta al-mawdu' al-adad wal-ma'dud fi 20 hatta 90. ما هو العدد؟ العدد بمعنى bilangan. ثم ما هو المعدود؟ المعدود بمعنى benda yang dibilang. Misal 20 طالبا. 20 العدد ثم طالبا المعدود. 20 العدد ثم طالبا المعدود. Pada bahagian ini adalah bahagian yang paling penting apabila kita mempelajari berkaitan al-adad wal ma'dud. Formula yang saya ingin kongsikan iaitu disebut sebagai jimami. Saya ulang, jimami. Ji tersebut bermakna kumpulan yang pertama 3 hingga 10. Jim disebut sebagai jamak. Manakala baris bawah membawa makna majrur bil kasrah. Majrur bil kasrah. Nampak barisnya di bawah? Maka bil kasrah. Contoh kalimah salasatun aqlamin. Salasatun aqlamin. Formula ini saya berfokuskan bagaimana kita nak membentuk kalimah ma'dud tersebut. Maka sila lihat aqlamin. Maka dia mesti jamak dan mesti majrur bil kasrah kerana dia berada pada kumpulan yang pertama. Kita lihat bagaimana kita nak membentuk ma'dud pada kumpulan yang kedua iaitu kumpulan ma. Kumpulan ma ini ialah ma'dudnya adalah 13 hingga 99. Mim tersebut bermakna mufrad. Dan seterusnya ialah baris atas bermakna mansub bil fathah. Misal, kita lihat ma'dudnya salasuna taliban. Salasuna taliban. Apabila 13 hingga 99, perhatikan ma'dudnya taliban. Kenapa taliban? Kerana pada kumpulan yang kedua ma'dudnya mesti mufrad dan i'rabnya adalah mansub bil fathah. Kumpulan yang ketiga ialah bagaimana kita nak membentuk ma'dudnya, iaitu kita lihat kumpulan yang ketiga disebut sebagai mi. Apakah yang dikatakan dengan mi? Pada kumpulan ini adalah kumpulan 100 dan ke atas. 100 dan ke atas. Maka ma'dudnya mesti mi, mufrad dan majrur bil kasrah. Mesti mufrad dan majrur bil kasrah. Apakah contoh ma'dudnya? Salasumi'atin talibin. Salasumi'atin talibin. Ma'dudnya, perhatikan ma'dudnya mestilah mufrad dan majrur bil kasrah. Kenapa? Kerana pada kumpulan 100 ini mesti dia mufrad. Nampak bahagian mi, mufrad majrur bil kasrah. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita nak fokuskan pada kumpulan yang kedua sahaja. Pada kumpulan yang kedua ini adalah kumpulan ma, iaitu ma'dudnya mesti mufrad dan mestilah mansub bil fathah. Contoh ayat jalasa
Ishruna taliban alal karasi. Ishruna disebut sebagai adat, taliban disebut sebagai ma'dud. Contoh lain, taqra'u salasuna talibatan an-nasharati. Salasuna adalah adat, talibatan adalah ma'dud. Boleh perhatikan pada kalimah ma'dud, kita sedang pelajari dan fokus pada kumpulan yang kedua, kumpulan ma. Perhatikan bagaimana dibina. Dibina dalam bentuk mufrad dan mansub bil fathah. Seterusnya adalah pada bahagian ini saya minta murid-murid tashih al-khata' bihasbil jumlah. Sila betulkan jumlah yang salah pada ayat tersebut. Ayat yang pertama ialah hadara arba'una tullaban fil jami'ah. Sila betulkan kesalahan pada ayat ini. Saya berikan 5 saat. Jawapannya ialah hadara arba'una taliban fil jami'ah. Kenapa digunakan kalimah taliban? Kerana perlu ingat, apabila 13 hingga 99, maka ma'dudnya mesti ma, iaitu mufrad dan mansub bil fathah. Ayat yang kedua ialah khamsuna talibat tahsuluna alal bakalurius wad diplumi. Sila betulkan ayat ini dan saya berikan 5 saat. Jawapannya ialah khamsuna talibatan tahsuluna alal bakalurius wad diplumi. Kenapa digunakan kalimah talibatan? Kerana berada pada kumpulan yang kedua, iaitu kumpulan ma. Apabila berada dalam kumpulan ma, maka ma'dudnya mesti mufrad dan mansub bil fathah. Seterusnya, kita nak sambung sedikit sahaja lagi berkaitan dengan i'rab. Pada bahagian ini, kita nak fokus pada bagaimana kita nak i'rab kalimah ma'dud tersebut. Contoh yang pertama, hadara arba'una taliban fil jami'ah. Maka bagaimana kita nak i'rab kalimah taliban? Iaitu mauqi'nya ialah tamyiz. Ma'dud, tetapi apabila i'rab disebut sebagai tamyiz, hukumnya adalah mansub bil fathah. Kenapa mansub bil fathah? Kerana dia berada dalam kumpulan ma tadi. Contoh yang kedua, taqra'u salasuna talibatan an-nasharati. Bagaimana kita nak i'rab kalimah talibatan? Sama juga, tamyiz mansub bil fathah. Soalnya kenapa bil fathah? Kerana dia berada dalam kumpulan ma, jimami. Apabila ma, maka dia mesti mufrad mansub bil fathah, tetapi mauqi'nya adalah tamyiz. Sama juga yang ketiga, khamsuna talibatan tahsuluna alal bakalurius. I'rabnya ialah tamyiz mansub bil fathah. Berbeza sedikit pada i'rab pada contoh yang keempat. Contoh yang keempat, saya merahkan pada kalimah arba'una, iaitu pada kalimah adat.
Pada kalimah adat ini, maka i'rabnya berdasarkan kedudukan dia, iaitu apabila dia selepas fi'il, maka kedudukannya adalah fa'il. Sudah tentu mauqi'nya, i'rabnya ialah fa'il marfu' bil waw. Tetapi pada bahagian ini saya nak fokuskan i'rab pada bahagian ma'dudnya dahulu. Seterusnya ialah iqra al-jumal at-taliyah summa ayin adad wal ma'dud fiha. Sila baca jumlah berikut kemudian tentukan adad wal ma'dudnya. Latihan ini saya minta murid-murid sila buka pada muka surat yang ke-24, salin dan jawab soalan ini di dalam buku latihan ataupun buku tulis masing-masing. Latihan seterusnya ialah uktub jumalan mufidatan tasifu as-suwar wa tashtamilu 'ala al-a'dad wal ma'dud at-taliyah. Sila buka pada muka surat yang ke-27, tuliskan jumlah mufidah berdasarkan gambar dan berdasarkan adad wal ma'dud yang diberikan. Latihan yang seterusnya ialah pada muka surat yang ke-27, iaitu a'rib al-kalimat al-hamra hasba mawqi'iha wa halatiha wa alamatiha. I'rabkan kalimah-kalimah yang berwarna merah berdasarkan mawqi'nya, halnya dan juga alamat, iaitu bahasa yang selalu saya gunakan ialah i'rab berdasarkan KHB, kedudukan, hukum dan baris kalimah tersebut. Saya ulang sekali lagi, berdasarkan video ini, murid-murid sila buat latihan pada muka surat yang ke-24 dan muka surat yang ke-27. Wallahu a'lam, sekadar itu sahaja.